Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan bincang soalan yang kita pernah buat. Saya sudah suruh anda buat soalan ini. Jadi untuk hari ini kita akan bincang jawapan dia dan bincang terus apa yang kita perlu ingat dalam ulang kaji. Dan oleh kerana soalan ini ada soalan yang bukan dari dalam buku teks, maka kita akan cari sumber tambahan untuk tahu tajuk-tajuk yang kita akan pelajari ini. Baiklah, kita lihat yang pertama. Soalan yang pertama, analisis tentang lentingan jisim corona yang berlaku 26 September 2017 yang dibuat oleh teleskop angkasa lepas Fermi telah menunjukkan bahawa sinaran cahaya matahari mengandungi sinar apa? Kita ingat matahari ini cuma ada lampu cahaya, tetapi rupa-rupanya matahari juga ada sinar radioaktif. Apa nama sinar radioaktif tersebut? Okey, lihat sinar alfa, sinar beta, sinar delta, sinar gamma. So jawapan yang tepat adalah sinar gamma. Matahari dalam lentingan jisim corona itu mengandungi sinar gamma. Okey, so kalau kita fahami bagaimana matahari boleh menghasilkan haba, ia juga disebabkan oleh tindak balas nuklear di dalam teras matahari. Itu yang menyebabkan matahari boleh keluarkan haba. Jadi ingat, matahari pun ada sinar gamma. Okey, seterusnya kita pergi. Kita lihat seterusnya. Okey, pada tahun 1895, okey, Wilhelm von Röntgen, ahli fizik, menemukan sinar X-ray secara tidak sengaja. Negara apakah dia Wilhelm Conrad ini? Ni negara apa ni? Ni Amerika. Ni Jerman. Yang atas. Okey. Yang atas ni jarang kita jumpa kan bendera. Tapi ini adalah bendera Jerman. So, kalau ini, kalau kita nak tahu ni bendera negara apa ni? Kita pun tak tahu. Okay, so kita boleh tengok search Google Image, kita tengok negara apa lah rupa-rupanya ni. Okay, ini pengetahuan tambahan lah. Oh, negara ni adalah negara Itali. Itu cara nak cari Itali kalau kita tak ingat bendera-bendera ni atau gambar-gambar yang kita tak tahu, kita boleh buat macam tu. Search for Google Image. Okay, so yang bawah tu negara apa? Oh, itu adalah negara Perancis. Okay, kemudian yang bawah tadi, yang saya sebut tadi. Okay. Negara apa? Jerman. Yes, itu adalah negara Jerman. Okay, ahli saintis ini, okay, dia menemui sinar X-ray secara tidak sengaja. Apa yang dimaksudkan? Apa yang berbeza dengan penemuan dia tu? Okay, inilah orang ni. Dia tengah buat eksperimen dia. Lepas tu dia jumpa bahawa ada sinar elektromagnet radiasi yang dikenali sebagai sinar X-ray ataupun nama dia Röntgen ray. Jadi kita letak nama dia sebagai X-ray, sinar X-ray. Dia yang jumpa. Dia yang cipta ke? Bukan dia yang cipta. Dia yang jumpa penemuan ini. Seterusnya kita lihat. Okey. Kita lihat soalan seterusnya. Okey, yang ini selesai. Okey, Wilhelm Conrad Röntgen menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901. Tak apalah, ini pengetahuan tambahan. Boleh hafal, bagus. Tak hafal pun tak apa sebab kita
mementingkan awak boleh berfikir, awak faham asas dia dan boleh berfikir. Kalau boleh hafal, bagus. Okey, kita lihat ni. Macam mana dia jumpa ni? Dia kata dia tengah buat eksperimen, lepas tu secara tak sengaja dia letak tangan isteri dia dan ada cincin tu kan. Dia tak sengaja, dia pun tahu, oh rupanya sinar ini boleh tembus. Boleh tembus kena dekat dia punya tulang kan. So, itu dia kata sinar X-ray pertama kali ditemui. Lepas tu dia buatlah eksperimen lain nak tengok tulang. Okey. So inilah background kan. Dia buat tangan isteri dia ni. Dia tengok ada bahan dalam tu. Ada tulang dan ada cincin dan sebagainya. Ini mesin X-ray dia buat. Okey, penemuan dia. Okey, ada X-ray tangan isteri dia. Agaknya isteri dia kacau dia masa dia buat kerja. Tiba-tiba keluar tangan isteri dia dalam mesin X-ray. Okey. Kita tak pergi detail lah nanti. Masuk universiti nak buat lagi dari kita. Okey, seterusnya. Sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium telah digunakan dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang perubatan untuk merawat penyakit apa? Penyakit yang terlibat adalah penyakit kanser. Penyakit kanser. Kenapa penyakit kanser? Sebab radium ni dia boleh membunuh sel-sel badan manusia. Tetapi kita gunakanlah dia ni untuk bunuh sel yang jahat. Kita bunuh sel kanser lah. Kita gunakan dia untuk bunuh sel kanser. Jadi, bila sel kanser hilang, manusia boleh jadi sihat. Okey, seterusnya. Marie Curie meninggal dunia semasa berumur berapa tahun kerana mengidap penyakit yang disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Penyakit apa yang dia hinggap tu sehingga dia mati ni? Okay. Penyakit dia adalah penyakit macam apa, tumor lah, kanser macam tu. Okay. Umur dia 67 tahun sebab dia terkena pancaran sinar gamma berlebihan. Penyakit tu pada zaman tu kita kata penyakit misteri lah. Okey, pada tahun 1896 Anthony Henry Becquerel, ahli fizik Perancis, telah menjadi orang yang berjaya menemukan keradioaktifan. Inilah orang pertama yang dia jumpa teori keradioaktifan. Dia orang yang pertama. Lepas tu barulah orang lain jumpa. Macam tadi tu yang jumpa X-ray tadi tu kan. Dia dah orang ke 2-3 macam tu lah. Dia buat kajian dan baru dia jumpa X-ray. Yang ini dia jumpa tentang radioaktif. Selepas menghadiri pembentangan tetapi oleh Romhinton pada 20 Januari 1896, Becquerel berasa heran kerana kajiannya tidak dapat menghasilkan sinar X-ray. Oleh itu, Becquerel telah menggantikan bahan yang dikaji dengan sebatian lain, iaitu radium. Sebatian lain iaitu uranium. Uranium ni apa? Uranium ni adalah satu contoh bahan radioaktif. Okey, kita lihat seterusnya. Uranium ni yang kita buat untuk bom nuklear tu. Dia letup kan? Okey. Marie Curie adalah wanita tunggal yang pertama menerima hadiah Nobel. Dia terima 2 hadiah Nobel kerana sumbangan dia dalam bidang nuklear. Dia fizik dan terima lagi satu. Kalau awak tengok dalam buku teks dia ada cerita juga. Dia kan dengan apa suami dia kan. Mula-mula dia terima dalam bidang fizik. Bidang fizik tahun 1903. Lepas tu kali kedua dia dapat dalam bidang kimia tahun 1911. Dia dapat 2 hadiah lah. Dia dapat 2 hadiah Nobel. Hadiah Nobel ni adalah hadiah yang diberi kepada ahli sains yang menyumbangkan sesuatu perkara yang sangat berharga kepada masyarakat.
Oleh kerana dia menyumbangkan sesuatu yang berharga, sebelum ni tak pernah ada, jadi kita bagilah dia pengiktirafan. Okey. Pada penghujung tahun 1867, Mary dan Penny Curie, pasangan suami isteri dari negara mana? Poland, berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui proses pengayunan dan bukan melalui kesan fotografi. Dia nak bagi tahu apa? Sebelum ni, orang ambil gambar gunakan filem fotografi. Jadi satu filem fotografi warna hitam. Bila kita pancarkan sinaran, filem fotografi tu, kertas tu, dia akan bertukar warna. Daripada hitam, dia ada tukar lah. Ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kelabu. Jadi, Mary dan Pierre Curie ni, dia jumpa radioaktif bukan melalui fotografi, tetapi melalui pancaran. Jadi dia kata setiap bahan ada memberi pancaran kepada alam sekitar. Okey. So, ini penemuan dia yang pertama. Okey, sinaran radioaktif terdiri daripada sinar alfa, sinar beta dan lagi satu apa? Sinar gamma. Ada satu lagi, sinar gamma. Okey, dia punya jawapan dia betul lah ni. Tak ada yang dapat tepat. So, setakat ni jawapan dia tepat. Alfa, beta, gamma. Okey, alfa, beta dan gamma. Delta ni apa? Delta bukan sinar. Delta tak ada kaitan dengan sinar. Okey, seterusnya. 14. Okey, radioaktif adalah proses rawat dan spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Ini adalah proses apa? Okay, proses perebutan. Maksud dia apa? Semua bahan radioaktif dia akan mereput. Mereput ni maksudnya daripada jisim dia yang asal, dia akan jadi separuh dan hilang. Lama-lama dia akan hilang. Tetapi nak hilang tu masa dia sangat panjang. Proses pereputan ni berlaku kepada semua bahan radioaktif. Dan kita juga akan belajar istilah setengah hayat. Setengah hayat maksudnya kalau asalnya berat dia 2, setengah hayat dia akan menjadi 1. Maknanya dia akan menyusut lah. Asalnya dia 2 kg kan contohnya, 2 kan. Beberapa tahun dia akan jadi 1. Dia akan menyusut. Kita panggil separuh hayat. Lepas tu daripada 1 tu, separuh daripada 1 berapa? Setengah kan? Setengah atau kalau 1000, separuh daripada 1000 ada 500. Jadi 500 itu adalah separuh hayat dia. Itu kita panggil perebutan nukleus. Okey, contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan mereput secara spontan dengan memancarkan sinar radioaktif adalah seperti berikut. Apa dia? Okey. Dia ada nukleus. Dia tidak stabil dan dia mereput. Benda-benda ni adalah radon, karbon 14 dan uranium. Okey. Radon 222, karbon 14, uranium 278, ini semua adalah bahan radioaktif dan bahan radioaktif ini akan menyebarkan dia punya sinaran ke persekitaran. Okey. Sinaran ni ada yang bahaya lah. Okey. Seterusnya kita lihat. Unit pengukuran bagi radioaktif yang pertama diperkenalkan ialah Curie.
unit apa? Yang kan Mary dan Curie kan nama dia kan. So, unit ni adalah CI. Dalam buku teks ada tulis tak? Oh, tak ada tulis. Dalam buku teks ada tulis. Ya, sekarang kita lihat X-ray. Unit untuk radioaktif adalah apa? Ini becquerel. Becquerel ni unit radioaktif lah yang kita gunakan sekarang. Okay, unit radiation adalah Curie radiation. Unit radiasi simbolnya CI, tapi dia bukan SI, bukan unit standard, bukan SI unit untuk radioaktiviti. Sebenarnya dia ni yang pertama kali dijumpai dia dulu tahun 1910 dulu dia jumpa dan kita panggil dia sebagai unit radioaktif. Tetapi sekarang kita guna becquerel. Okay. Kenapa dinamakan Curie? Sebab menghargai orang yang jumpa dia. Okay, Curie. Okay. Dan Marie Curie. Dua-dua lah. Dua-dua. Okay. Satu Curie ni secara general nak bagi tahu, satu Curie adalah bermaksud 3/7 kali 10 kuasa 10 perebutan dalam masa saat. Apa maksud perebutan? Perebutan maksudnya satu bahan tu dia akan berpecah. Dia menyusut. Okey. Itu perebutan. Okey, kita teruskan. Ni orangnya. Dia pasangan suami isteri. Unit dia walaupun nama dia CURII, unit dia adalah CI. Okey, ia apa adalah bahan radioaktif yang dikaji oleh Marie dan Curie? Dia gunakan radium. Okey, mula-mula dia guna radium. Lepas tu orang lain pula baru gunakan uranium. Atom berasal dari perkataan apa yang bermaksud tidak boleh dibahagi. Pada tahun 1808, John Dalton memperkenalkan teori tentang struktur atom. Nama dia adalah atomos. Okay, atomos. Atomos ni maksudnya dalam bahasa lama dia kata atomos adalah sesuatu yang tidak boleh dibahagi. Sesuatu yang tidak boleh dibahagi. Okey, apabila bilangan proton dalam satu atom adalah sama dengan bilangan elektron, maka atom tersebut adalah, kalau proton dan elektron sama, dia adalah neutral. Okey, dia adalah neutral. Okey, sebab apa? Sebab bilangan dia sama. Kalau proton banyak, maksudnya charge dia positif. Kalau elektron banyak, maksudnya charge dia adalah negatif. Setuju kan? Apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi darah bercas yang dikenali sebagai ion. Darah itu kita panggil sebagai ion. Sebab apa ion? Sebab bila dia keluarkan elektron, dia sudah berkurang elektron. Bila berkurang elektron, kita panggil dia ion. Tapi kalau elektron dia sempurna lengkap, kita tak panggil dia ion, kita panggil dia sama ada apa tu, molekul ataupun unsur. Itulah. Okey, seterusnya atom yang menderma elektron membentuk, kalau derma elektron, maksudnya dia sudah buang dia punya elektron. Elektron dia akan berkurangan. Yang lebih jadi banyak adalah proton. Proton dia akan jadi lebih banyak. Bila proton jadi lebih banyak, kita kata dia proton yang bersifat positif. Charge positif. Kita panggil atom ini sebagai cation. Okey, sinar beta. Apa itu sinar beta? Sinar beta kalau dari pilihan ni, kuasa pengayonan paling tinggi. Tidak. Charge zat dia negatif.
Betul. Kuasa penembusan paling rendah, salah. Sifat menjadi gas medium, salah. So yang tepat adalah cas dia adalah negatif. Okey, seterusnya. Sinaran kosmik adalah sinar yang bertenaga yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi yang lain. So, ini kita panggil bertenaga tinggi. Sinar ni bertenaga tinggi. So, dia adalah bahaya kepada manusia sebenarnya. Akhir kali kita ada soalan. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey, so itu saja untuk kali ini. So, pastikan anda nak buat. Okey, bila anda buat, okay, saya boleh tengok ni. Okay, bila buat, tengok. Saya boleh tengok, oh ni anda buat 3 merah kayu dengan 2 biji. Itu tak hanya kayu. So, yang lain-lain mesti buat. Saya bagi ni kemudian nanti mesti buat. Bagi kayu yang 2 biji, anda boleh teruskan dengan bab seterusnya. Okey. So, saya beri masa untuk awak buat